Dalam ilmu ruqyah cara Islam ni Ustaz, ada ke cara macam untuk nak tawarkan sesuatu sihir, kita macam guna kafiat tertentu selain pada ruqyah yang saya faham, yang saya lemon macam bacaan Al-Quran semua kan. Macam ni macam kita cari benda, macam kalau dia kata dia guna rambut, maka kena cari balik rambut tu. Dan sejauh mana kita boleh percaya perawat Islam yang gunakan cara selain daripada bacaan ruqyah pada menggunakan ayat Quran lah. Maksud saya macam tu lah, kena cari benda tertentu untuk guna alat selain pada ayat Quran lah. Inilah yang dibahaskan dalam isu nusrah tu. Sebab orang Arab pun dia ada amalan-amalan petua tertentu. Contoh, seorang perempuan yang tidak boleh berjimat dengan seorang lelaki yang tak boleh berjimat dengan isteri, badan sihat belaka tapi tak boleh nak adakan hubungan seksual. So orang Arab ni dia akan minta ambil kapak, panaskan kapak tu. Lepas tu orang yang ada masalah, minta maaf kata tidak boleh erect tu, dia akan suruh kencing kepada kapak yang panas tu. Yang mereka kata benda ni mujarrab. Ingat saya tidak tolak mujarrab. Saya kata kalau benda tu betul-betul mujarrab, bismillah. Diusahakan banyak kali, memang berlaku, memang sembuh. Dan tidak ada seruan kepada nama syaitan, tidak ada wafak-wafak, tidak ada nama-nama yang tidak dikenali. Just that, kencing kepada kapak tersebut, maka sebagai ulama kata tak ada masalah. Sebab tak adalah bagi minum ke apa ke, buat benda haram, tak. Itu tidak haram pun. Tidak ada hukum kencing kepada kapak. Faham? Ustaz cerita ni, saya ingat cerita arwah nenek saya. Dia bidang kerajaan lah. Mana? Dia bidang kerajaan. Zaman dulu orang tak pergi hospital untuk bersalin kan, sebab jauh kan, remote tempatnya. So dia kata ada satu kes tu dia encounter macam kesusahan untuk bayi lahir lah, macam tak nak terbuka dia punya laluan tu. Then what did she do? Dia minta buka semua tin Milo, buka apa benda lah, tingkap and everything. Tapi dia, setakat saya dengar, tak ada bacaan apa-apa lah. Dia kata ini petua, buka je semua benda. And Alhamdulillah jadi at that time. So waktu saya dengar waktu kecil, impress lah kan. Tapi bila besar saya cakap, apa benda yang berlaku ni sebenarnya kan? Betul tak betul? Isu ni saya KIV KMU. Sebab sama ada sebab nak cari perkaitan ni sangat susah. Nak cari perkaitan buka Timilo dengan buka ni sangat susah kan. Kecuali kalau ada penjelasan rasional secara saintifik, kita boleh terima. Saya tak kata confirm khurafat, confirm sesat, main setan, saya tak kata. Saya kata I don't feel good about it kan. Kecuali kalau ada penjelasan kan. Lagi satu perkara berkenaan dengan amalan-amalan macam ni, dia orang ada konsep alam ni dia semua berkait. So you pull here, kat sana akan tertarik sekali. So kalaulah semua dibuka, maka semua akan terbuka sekali. Tapi kenapa Faraj dia terbuka? Kenapa bila buka tu awak punya mulut tak terbuka ke apa ke? Kan? Kenapa dia khususkan nak buka benda tu kena buka benda-benda lain? Kan? Dan kenapa tin Milo? Kenapa tak suruh semua orang buka mata? Kan? Jangan tutup kan? Hang tutup lah ni tu pasal jadi ketat kan? Kenapa? Kan? So sebab agama Islam ni dia ajar kita memahami sesuatu. Mesti ada rationality behind it. Tak salah. Kalau ada orang dia tahu sebab tapi dia tak nak cerita, itu salah dia lah. Kan? Kalau ada penjelasan, jelaskan. Bagus untuk the progress of science. Kita tak kata orang Melayu dulu kita tahu sains langsung. Tak. Sebab dia orang pun hidup bergenerasi, sampaikan ilmu satu sampaikan. Dan ada petua-petua yang works. Kan? So kemungkinan petua yang berkesan itu ada dasar saintifik di sebaliknya. Kita tak tahu herba-herba tertentu, kan, kayu-kayuan tertentu. Tapi kalau perkaitan yang dibuat itu tanpa perkaitan yang kita kata berdisiplin, maka kita KIV. Dia jadi khurafat apabila jelas-jelas mengarut lah. Jelas-jelas mengarut dan ada wafak, ada main astrologi, kan, ada main ramalan-ramalan. Di situ kita akan tolak. Yes. Saya terpaksa tanya soalan ni, saya minta maaf sebab ada kaitan dengan apa Ustaz cakap tadi. Ustaz kata lupa dah bukti saya Wahabi. tak ada masalah kalau orang tu kencing kat kapak besi tu and then dia sembuh, tak haram kan. Tak ada kaitan apa-apa benda yang boleh buatkan dia syirik. Saya terpaksa mention nama ni.
ada satu asatidah ni, Ustaz Engku lah, dia pernah cakap, dia bagi tips pasal logo capal. Dia pernah bagi tips, dia kata benda ni saya tak cakap benda ni wajib jadi ke tidak, tapi terbukti dia pernah cakap ada orang amalkan benda tu kemudian dia dapat sembuh ke apa, saya tak ingat lah, tapi dia nak cakap dia berdasarkan logo capal tu. So macam sama pula macam yang ni kan. Macam mana tu Ustaz kalau dalam kes ni, takkan kita nak kata capal tak boleh, ini boleh pula, macam lebih kurang sama je. Betul, soalan yang bagus ni. Okey. Baik. Pertama sekali, logo capal tu tidak ada yang sahih. Okey, itu kita kena pastikan. Capal Rasulullah yang mana satu? Ada yang dakwa ada dalam museum, dan dalam museum tu tidak sama. Dan semua design capal kita tengok berbeza-beza. So it's not so much about the design. Betul tak? Yang buatkan orang tu sembuh apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang buatkan orang sembuh? Bila tengok lambang tu? Placebo. Sebab dia orang punya lambang lain-lain. Ada yang kat bawah tu ada macam ni, ada yang tak ada langsung. Ada yang macam roket saja. Ada dia 2 lubang, ada yang tak ada. Betul kan? Ada mata. Banyak jenis Ada, macam ada mata. Kan macam apa kita kata Macam kapal pari gimana? macam-macam lah bentuk dia kan. So yang membuatkan dia berkesan, kita nak tanyalah apa sebenarnya. Adakah ia placebo? Kan? Adakah dia kerana kepercayaan orang itu? So untuk kata sebab logo ini, sebab lambang ini, dan saya tak setuju lah. Sebab lambang dia berbeza-beza. Dan ada orang tanpa lambang itu pun hanya dengan kerinduan kepada Nabi SAW dan bertawasul kepada Allah. Ya Allah, cintanya aku pada Muhammad SAW, kau sembuhkan penyakit aku. Boleh tak kita bertawasul dengan amalan baik kita? Boleh. Cinta pada Nabi itu amalan baik tak? Amalan baik. Boleh tak bertawasul dengan cinta kepada Nabi SAW? Boleh tak? Boleh. Ada sahabat yang 3 orang masuk dalam gua tu, yang start dalam gua, semua bertawasul dengan amalan baik dia. Macam claim gitulah, claim kredit kan, claim token kan. Ya Allah, this is the time I use my deeds. Sebab saya perasan waktu ayat Ustaz Engku tu dia cakap benda ni tak confirm, tapi sebab saya pernah buat, ada student saya pernah buat, tak silap saya dengar lah, saya tak ingat lah sangat ayat dia, the exact words jangan saman saya Ustaz Engku. Tapi saya nak cakap dia the exact words tu kita tak pastikan, tapi yang dia cakap seolah-olah orang seterusnya yang amalkan benda tu mendapati benda tu mujarab. Bukankah sama macam konsep yang kencing kat kapak tu? Itu yang saya try nak masuk dari segi ni lah. First kita kena clear position kami tak kata semua benda yang didakwa mujarabat ni mengarut. Tak, saya ulang banyak kali. Nak dakwa mujarab boleh, tapi pastikan kita kata tahap keabsahan dia tu meluas. Bukan dengar dia ni cakap, dia tu cakap, anecdotal evidence, lepas tu kita buat rumusan. Melainkan kalau macam contoh kita kata practitioner, macam bidan ni dia practitioner dan dia ada kawan-kawan bidan, faham? Dan diorang akan exchange diorang punya kepakaran. So dia punya circle tu kita boleh kata circle experts lah. So lebih kita kata mungkin dia punya tahap keabsahan tu lebih. Tapi hari ni semua orang claim. Betul. Mimpi Nabi pun semua orang claim. Nabi datang pondok saya, apa semua. How far do we Allah. Cepat betul korang ni. Macam mana kita nak take things seriously? Ini yang menjadi permasalahan dia. Lagi satu adalah orang-orang yang suka kata bermain-main mujarabat ni, kita lihat kebanyakan mereka juga adalah anti kepada benda-benda yang scientific dan jalan yang sepatutnya diambil dulu. Ini yang menjadikan kerisauan kita. Kita tak menafikan mujarabat ada. Tapi betul ke benda ni mujarabat? Itu yang kita nak pastikan dulu. Adakah hanya setakat claim A, claim B, claim C, maka kita pun dakwa kat orang lain? Kena dekat orang jahil, dia tak pergi jumpa doktor, ustaz ni kata ada lambang ni sembuh. Kan bahaya tu. Ini maksud saya. So kita tidak menolak mujarab, benda mujarabat. Kita kata pastikan dulu, hati-hati. Berapa ramai yang claim benda ni mujarab? Datang daripada mana? Dari kampung hang saja ke? Kan? Ke orang Afrika cakap benda sama, orang Cina cakap benda sama, orang putih cakap benda sama. Tu ada keabsahan dia sikit. Tapi janganlah terus pergi lompat kepada benda mujarabat. Cari dulu benda-benda yang pasti. Mujarab ni kalau ikut bahasa saintifik, dia tried and tested. Tapi orang-orang ni bila guna perkataan mujarabat, dia longgar. Dia kata yang dah terbukti bagi orang-orang tertentu. So kalau hanya terbukti kepada orang tertentu, janganlah duk pergi sebar ke orang awam. So bila you sebut mujarab, you kena jelaskan mujarab yang level apa.
Mujarab punya level apa? Scientific punya mujarabat ataupun mujarabat kata-kata cakap-cakap orang. Bahaya bila mujarabat yang kedua ni disebarkan kepada masyarakat secara sembarangan. Okay, so saya harap pendirian kami jelas ya. Dan isu kencing kat atas kapak tu, itu adalah contoh yang diberikan. Saya tak kata confirm betul. Saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah check. Dan orang Melayu pun saya tak tahu ada amal tak benda ni. Cuba itu adalah contoh yang orang Arab kedepankan sebagai ini termasuk dalam nusrah. Ini juga termasuk dalam nusrah. So dia kata istilah nusrah ni sangat vague. Dia kata ini pun termasuk nusrah. Boleh kata macam nusrah ni adalah amalan tradisional bangsa tertentu untuk tolak sihir. Boleh tak diamalkan? Itu yang ada khilaf. Ada ulama kata tak boleh. Sebab dah ada ruqyah, dah Nabi dah ajar sunnah, amal sunnah aja. Ada kata tak ada masalah selagi tidak syirik. Itu dia. Di sini perbahasan dia. Di sini perbahasan dia. Kencing atas kapak tu untuk pastikan dia mati pucuk atau tak ke macam mana? Untuk bukan mati pucuk, dia dengan isteri dia je dia tak boleh. Dia boleh minta maaf kata boleh ada reaction. Tapi bila nak bersama isteri je tak boleh. Every time bersama tak boleh. So kapak main kepala tu panas kan. Lepas tu kencingkan dekat atas kapak. Kenapa? Saya pun tak tahu. Okey. Saya tak akan galakkan orang amal benda tu kecuali kalau dah ikhtiar segala ikhtiar tak boleh. Saya kata no harm trying, saya kata. No harm trying. Okey. Nampak di manakah saintifik? I don't know. Okay. Maybe sains tak sampai lagi. Ada jadi? Ada kemungkinan tak? Mungkin psychologically. Placebo tu placebo. You are peeing on something hot. Why? Mungkin isteri dia tu bukan perempuan yang dia mahu. Tak apa. Nanti dulu. Kita jangan spekulasi dulu. Okay. Baik. Okay. Dah, saya rasa cukup isu sihir ni. Okay.